Fatin Batrisha. Ya, saya cikgu. Okay. Aida. Aida dengar tak? Ada cikgu. Okay. Nazahan. Ya, cikgu. Okay. Okay, so tengok nota di dalam buku teks kamu. Okay, mengenai random variable. Cuma cikgu nak, cuba kamu ingat balik semalam ada cikgu bagi formula. Satu formula untuk mengira probability. Okay, sesuatu whether success or failure semalam tu. Formula dia kalau secara umumnya adalah P X equals to R equals to, ini probability ya. Okay, Nasrun. Ya, cikgu. Dengar tak cikgu ni? Ya, cikgu. Okay. Okay, formula dia apa semalam? N C R. N tu maksudnya apa tu yang kita pilih tadi, maksudnya berapa yang kita choose tadi lah mula-mula kan. Contohnya kalau kita choose 5, kemudian kita nak dapatkan probability untuk 2. So 5C2 macam tu. Okay, kemudian P kuasa R. So P di sini adalah yang sukses lah. Okay, dia punya probability tu. Contohnya kalau kita kata yang sukses tadi 0.3, maksudnya P yang fail tadi adalah 0.7 kan, dia punya probability. So tulis yang P dulu. Ini yang sukses ni sebagai P dan yang failure ni sebagai Q. Okay, kemudian Q pula dia akan kuasa sebab kita total dia mesti N ya. So N tolak R. Okay, so kalau 5C2 ni contoh 0.3 akan kuasa 2, 0.7 akan kuasa 3 lah. Sebab supaya dia total kat sini kita dapat balik 5 saya tambah 2 dengan 3 ni akan dapat 5. Yeah. Okay, ni formula yang kita akan guna hari ni lah. Banyak kita akan guna hari ni. So kalau kamu tak mau hafal dalam bentuk ini, NCR, P kuasa R ni, so kamu kena faham lah cara nak tulis macam cikgu tulis dalam bentuk nombor ni, kena faham Okay, so kita tengok contoh yang pertama yang diberi di dalam buku teks. Okay, so dia ada basketball competition. So katalah kita ambil football game lah kat sini. So bila kita ada perlawanan bola sepak, okay, result perlawanan tersebut akan ada terbahagi kepada 3 kan. Win, lose and draw. Okay, so akan terbagi kepada 3. Okay, contohnya kita ada 2 perlawanan bola sepak tu lah Ada 2 perlawanan bola sepak. So maksudnya di perlawanan pertama, perlawanan yang pertama akan ada berlaku 3 kemungkinan lah kan. Sama ada win, lose or draw. Okay, kemudian di perlawanan kedua pun akan ada 3 kemungkinan lah, win, lose or draw. So dia punya tree diagram macam ni lah. Maksudnya kalau kata perlawanan yang pertama tadi kita win,
Okey, perlawanan kita pertama kita win, maksudnya perlawanan kedua mungkin win, lose or draw. Itu kalau perlawanan kita pertama kita win. Kalau perlawanan pertama kita lose pula, kalah. So sekiranya perlawanan pertama kalah, maksudnya perlawanan kedua mungkin ada win, lose or draw. So dia punya tree diagram macam ni lah. So bila kita ada tree diagram macam ni, kita boleh tulis dia punya outcome lah kan. So win dengan win, win-win. Win dengan lose, win-lose, win dengan draw, win-draw. So kita senaraikan di sini, ada berapa outcome di sini. So ada 9 outcome. Okay, yang baru masuk Sulhi, dengar tak? Dengar. So tree diagram ni faham ya? Sama lah macam kalau kita belajar sebelum ni, probability yang sebelum ni. Nak buat tree diagram, kamu dah belajar masa form 3 kan? Ada nak tanya? Tree diagram pun mesti kamu faham ya, mesti tahu nak lukis ya. Sebab kita akan ada soalan yang minta kamu lukis tree diagram. Okey, kemudian kita punya sukses di sini. Okey, yang sukses tu kita nak tengok yang win sahaja. Okay, yang sukses ni kita nak tengok yang win sahaja. So di sini instead of kita tak boleh guna tick macam cikgu buat ni lah. So kita maksudnya kita punya random variable tu kita kena wakilkan sebagai X. So untuk case ni X ini kita nak tengok yang win sahaja di dalam dua perlawanan. Okay, kita nak yang win sahaja. So bila kita nak yang win sahaja, so ada 3 kemungkinan di situ. Okay, kita tengok kat sini. Sini ada 2 win. Okay, yang ini ada 1 win, 1 win, 1 win, 0 win, 0 win, 1 win, 0 win, 0 win. Okay, so maksudnya di sini dalam 2 perlawanan kita punya random variable mungkin akan ada 0 win, maksudnya tak menang langsung, ataupun kita boleh menang sekali dalam salah satu perlawanan, ataupun dalam dua-dua perlawanan kita menang. So dia punya random variable tu ada sama ada 0, 1, 2. 0, 1, 2 ni mewakili yang win sahaja. Faham tak? Ini cara tulis dia. Kamu kena tulis dalam bentuk set. Faham tak yang ni? Kamu kena faham ya. Yang 2, 1, 0 ni kena faham ya. So sebab X ni untuk yang win sahaja, maka macam itulah cerita dia. Okey. Jadi sekarang macam ni lah ya, number of win. X ni kita panggil random variable So, kita wakilkan sebagai X. Dan X ni macam ni lah, ada dia kemungkinan yang berlaku adalah 0, 1, 2. 0 tu sekiranya tak menang langsung. 1 tu menang sekali, 2 tu menang kedua-dua perlawanan. Dan R ini adalah mesti di dalam bentuk nombor lah. Ya, 0, 1, 2, 3 nombor bulat. Okay, so dalam bentuk nombor kita panggil dia sebagai numeric. Okay, kemudian kita ada 2 jenis random variable, sama ada discrete or continuous. Okay, discrete ni sekiranya nombor itu nombor bulat macam tadilah. Continuous pula sekiranya kita ada dalam bentuk range. Okay, sekejap kita akan tengok exercise yang nak guna macam mana discrete dengan continuous ni. Okay, yang baru masuk Daniel Faris, dengar tak? Dengar. Okay.
Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok buku teks kamu untuk surat 143. Self exercise 5.1. Okay, tengok number 1. State the random variable for each of the following situation in a set notation. Okay, number 1A. Dia kata the result of the Malaysian football team in SEA Games. So di sini adalah result. Maksudnya result bagi football game adalah apa? 3 tadilah kan? Win, lose or draw. Sebab dia nak result. So mungkin menang, mungkin kalah ataupun seri. Okay, itu dia 3 kemungkinan result bagi perlawanan bola sepak. Okay, yang B. The number of white cars among 5 cars in the parking lot. So maksudnya ada 5, sekarang kamu kena bayangkan ada 5 kereta di parking lot. So kita nak, kita punya X adalah number of white car daripada kali 5 kereta tu. So apa kemungkinan nilai X yang mungkin di sini? Daripada kali 5 kereta tu mungkin tak ada, tak ada langsung kereta berwarna putih kan? So bila tak ada langsung, daripada 5 kereta warna putih tak ada langsung. Kosong lah. Ataupun daripada 5 ada 1 je kereta warna putih, 4 lagi warna lain. So 1 pun boleh. Okay, daripada 5 boleh juga ada 2 kereta putih sahaja ataupun ada 3 kereta putih sahaja, ada 4 kereta putih sahaja ataupun semua 5 kereta tu semuanya berwarna putih. Okay, so dia punya random variable dia adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, yang C. The number of times a head appears when a coin is tossed 3 times. Maksudnya kita lambung duit shilling tu 3 kali. Okay, kita lambung 3 kali. Kalau kamu nak lukis dia punya apa ni, tree diagram. Kita lambung kali pertama, kedua, ketiga. So head, pertama head or tail. Lambung lagi sekali, head, tail, lambung lagi sekali, head, tail. Bukan, lambung kali kedua lah. Maksudnya kalau kali pertama tadi head, kali kedua mungkin head or tail. Atau kali pertama tadi tail, kali kedua mungkin head or tail. Okay, so yang ini adalah head, tail lagi. So ini semua kemungkinan dia kita senaraikan. Okay, jadi di sini kalau outcome dia adalah ketiga-tiga yang kita lambung tu, ketiga kita 3 kali tu kita dapat head semua. Ataupun head, head, tail, head, tail, head, head, tail, tail. Tail, head, head. Tail, head, tail, 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 head. Ataupun semuanya tak dapat head. So kalau ketiga-tiga kali ni maksudnya R dia bernilai 3. Ni head dia R dia 2, 2, 1, 2, 1, 1 dan kosong. Ya. So daripada kita punya tree diagram ni kita dapati bahawa nilai X kita mungkin untuk dapat head mungkin tak dapat langsung. Semuanya tail ataupun dapat sekali je head ataupun dapat 2 kali head ataupun dapat ketiga-tiga kali kita lambung semua kita dapat head. So dia punya random variable adalah 0, 1, 2, 3. So kamu kena ingat ya random variable ni mesti ditulis dalam bentuk set notation. Okay, yang baru masuk Syahrin, dengar tak suara cikgu? Dengar ke? Okay. Okay, faham tak? Macam mana nak tulis random variable?
Faham. Faham. So sekarang tengok nombor 2 pula. Okay, cuba kau baca dan identify dia punya random variable daripada soalan nombor 2 tu. A ball is taken out of a box which contain a few red and blue balls. After the color of the ball is recorded, the ball is returned to the box. Maksudnya dalam satu kotak tu ada beberapa biji bola merah dengan biru. Kemudian kita ambil satu bola, kita record lah sama ada kita dapat merah atau biru. Kemudian kita letak balik semula yang kita dapat tadi dan kita ambil lagi. So kita buat proses tu sebanyak 4 kali. Okay, banyak 4 kali ya. So, dia kata di situ, X represent the number of time the red ball is chosen. Maksudnya, X itu adalah random variable untuk kita dapat bola berwarna merah. Ya, bola berwarna merah apabila kita ambil 4 kali. So, maksudnya nilai kemungkinan untuk dapat bola merah adalah apa? Setiap 4 kali tu mungkin kita ambil semuanya kita dapat bola biru kan. Kosong. So bila kita dapat bola biru semua maksudnya merah kita adalah Kosong. Kosong. ya kosong. Ataupun daripada 4 kali tu sekali je kita dapat bola merah. Ataupun 2 kali kita dapat bola merah, ataupun 3 kali kita dapat bola merah, ataupun keempat-empat kali bila kita pilih tadi semua 4-4 tu bola merah kita dapat. So dia punya random variable dia adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Macam itulah untuk kamu dapatkan dia punya random variable. Boleh faham Okey. Okey. Terusnya kita nak tengok di muka surat 145 discovery activity tu. Okey. So dia kata prepare 5 pieces of square paper and write a number taken from 1 to 5 on each paper. So contoh cikgu tulis kat depan tu lah. Kita ada 4 keping kad yang kita nomborkan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, put the 5 pieces of paper in a small box. Okay, kita masukkan dalam kotak, satu kotak. Take a piece of paper from the box at random and record the number obtained. Return the paper into the box before choosing another piece. This process is repeated twice. Maksudnya kita letakkan kelima-lima keping kad kita dalam satu kotak. So kita cabut 2 kali. Cabut kali pertama kita record nombor apa yang kita dapat. Letak balik. Okay, dan kita cabut kali kedua pula kita record pula apa nombor yang kita dapat. Okay. So keempat tu dia kata apa? If X is the number of times getting an odd number. Okay, maksudnya X di sini, random variable dia di sini, kita nak dapat odd number. Okay, nombor ganjil. Nombor ganjil. Maksudnya kita akan cabut 2 kali. Okay, kita akan cabut 2 kali. Okay, so cabutan kali pertama, mungkin tak kita dapat odd number. Maksudnya macam ni, cikgu akan buat odd. Kita nak odd kan? So odd ni yang tick So cikgu akan tulis sebagai O saja. Maksudnya yang not odd itu adalah pangkah. So cikgu akan wakilkan sebagai O prime. So kita akan lukis tree diagram. Okay, cuba kamu lakarkan tree diagram. Faham tak?
Sorry, cikgu tak buka suara. Okey, kalau tengok pada kad ni. Nombor ganjil kita ada berapa keping? 3. 3. 3 keping. 3 keping bukan ganjil? 2. 2. Okay, not odd. 2 keping. Jadi daripada bilangan kad ni, kita akan dapati bahawa probability untuk kita dapat odd number adalah berapa? 3 daripada 5 kan? So, probability odd number 3/5. Maka probability of bukan odd adalah 2/5. Ya, total dia mesti 1 kan? So, PO kat sini untuk odd, PO sajalah. Adalah 3/5 dan bukan odd 2/5. Jadi sekarang probability ni kita kena tulis dekat kita punya diagram ni lah. Maksudnya untuk dapat odd dia punya probability adalah 3/5, not odd 2/5. 2/5, 2/5. So kita akan dapat outcome kita adalah sama ada kedua-dua cabutan kita tu dapat odd. Ataupun mula-mula odd kemudian bukan odd, ataupun mula-mula bukan odd kemudian odd, ataupun kedua-dua kad yang kita cabut tu bukan odd number. Okay, so ada 4 outcome di situ. Jadi kita dah kata tadi kita nak random variable kita adalah untuk kita dapatkan odd number. So dia punya random variable kalau dua-dua odd maksudnya R dia 2 lah. Kan? 2 kali dapat odd, yang ni sekali dapat odd, yang ni sekali dapat odd, yang ni langsung tak dapat odd. So kosong dia punya R. Okay, sekarang kita nak cari probability ya. Apabila dapat R kita 2, 1 dan 0 ni. So actually kamu kena tulis dekat tepi tu Px equals to R. Ni tulis kat sini, cikgu ni tak cukup ruang. Tepi X equals to R ya. So maksudnya kalau Px tu bernilai 2, maksudnya probability dia yang ini. Kan OO tu. So 3/5 kena darabkan dengan 3/5. Dapatlah 9/25. Probability untuk X itu 2 ataupun 2 kali kita dapat odd number. Probability adalah 9/25. Kemudian probability untuk kita dapat sekali saja odd number. So ada 2 kemungkinan di situ. Sama ada O dengan O prime ataupun O prime dengan O. 2 ni. O atau. So bila atau kita kena tambahlah. So probability yang pertama cos O dengan O prime tu adalah O probability dia 3/5 darab dengan O prime 2/5. Okay, tambah dengan kemungkinan kedua O prime O. So O prime adalah 2/5 darab O 3/5. Ya, so kalau ada 2 kemungkinan kita kena tambahlah dia punya probability. Okay, so yang ni kalau kamu kira dapat 6/25 tambah 6/25 dapatlah 12/25. So itu adalah probability bagi X bernilai 1. X tu maksudnya odd number dapat sekali sahaja. Okey, kita ada lagi satu probability yang kita kena kira iaitu apabila tak dapat langsung odd number. So probability untuk X bernilai 0. So yang ni lah. O prime means that O prime dia punya probability adalah 2/5. 2/5 darab 2/5. Dapat 4/25.
Okey, setakat yang tu faham tak nak cari probability? Faham. Faham. Ya, penting ya untuk korang faham sebab lepas ni nak guna kena buat apa ni? Diagram macam cikgu buat ni lah. Okey, jadi apabila kita tengok di sini, bila kita tambahkan all the probability, iaitu kita tambahkan probability apabila X itu kosong, tambah dengan probability apabila X itu 1, tambahkan dengan probability apabila X itu 2, semua kemungkinan tu kita tambah. Kita dapati dia bernilai berapa? So kita akan dapati dia bernilai 1. Ya. So kita akan dapati dia bernilai 1 lah. So bila kita tambah semua probability dia mesti sama dengan 1. So kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, muka surat 145, dia ada bagi secara formula kat situ, kesimpulan lah dekat situ in general kan. So dalam bentuk A1, A2, A3 semua-semua tu, so kalau tengok tu macam agak pening lah kamu tengok, tapi kamu faham konsep yang cikgu bagi tahu ni, dia benda yang sama je. Yang cikgu tunjuk ni adalah dalam bentuk nombor, yang dalam buku teks tu dia bagi dalam bentuk general. Ya, tengok. Yang ni. So maksudnya kalau X tu, okay, discrete random variable, discrete maksud discrete sebab nombor dia 0, 1, 2 kan. So maksudnya ni 0, 1, 2 yang kita buat tadi contoh. Okay, kemudian kita carilah probability bagi X 0, probability bagi X 1. 1 dan probability bagi X 2. Okay, so kita akan dapati ini sum kan. Itu simbol sum, jumlahkan semua, maksudnya kita akan dapati apabila kita jumlahkan semua iaitu Px0, Px1 tambah Px2, ini kita akan dapat 1. Benda itulah yang nak diceritakan secara generalnya macam tu. Okay, ada soalan? Okey, sekarang cikgu nak bincangkan pula example number 3. Okay, tengok buku teks kamu, buku surat 146. Okey, kita baca soalan, tengok apa yang dia bagi tahu kita. 2 fair dice are tossed together 3 times. Maksudnya ada 2 biji dadu, kita lambung sebanyak 3 kali. Let X be a discrete random variable. So bila dia kata discrete random variable, tadilah sifat tadi iaitu X dia semuanya dalam bentuk nombor bulat, 0 hingga berapa-berapa lah. Kemudian apabila kita tambahkan probability dia tu mesti 1. Ya, kita tambah semua probability tadi. A1, A2, A3 tu kita akan dapati nilai dia 1. Itu yang dimaksudkan dengan discrete random variable. Okay. Let X be a discrete random variable for getting 7 from the sum of number of the 2 dice. Maksudnya kalau kita lambung dadu kan, katalah kita lambung dadu, kita dapati mungkin yang pertama tunjukkan nombor 1, yang kedua pun tunjuk nombor 1. Jadi sum dia di sini 2 kan. Okey, ataupun yang pertama kita dapat 1, yang kedua punya dadu dia bagi 2. So sum dia 3. Okey, faham ya? Yang nak lambung dadu. Okey.
So kita nak dapat 7. Okay. So X tu untuk kita dapat sum dia 7. Lambungan pertama, lambungan kedua, lambungan ketiga. Okey. So maksudnya apabila kita lambungan pertama, kita mungkin akan dapat lambungan tu, tengok ya, dia bagi table kat kita. Mungkin dadu yang pamerkan adalah 1 dengan 1, maka sum dia 2. Ataupun 1 dengan 2, sum dia 3. 1 dengan 3, 4. 1 dengan 4, 5. 1 dengan 5, 6. Dengan 1 dengan 6, 7. So maksudnya lambungan daripada lambungan pertama, itu kemungkinan yang kita akan dapat. Ataupun dari lambungan pertama, okey. Samalah, setiap lambungan tu kita akan dapat kedudukan macam ni ya. So kalau yang pertama 2, yang kedua 1, so total dia 3. Kalau kedua-duanya tunjuk 2, total dia 4 dan seterusnya lah. So setiap lambungan akan menunjukkan kemungkinan ini jawapan dia. Jadi daripada kemungkinan jawapan ini, kita dapati bahawa kemungkinan untuk dapat total 7 mungkin ada 6 kali. Okay, ada 6 kali berbanding jumlah kemungkinan di sini ada 36. Ya, so kalau kamu kira ni, sum-sum dia ni semuanya ada 36. Okay. Jadi di sini maksudnya sekarang kita nak dapat probability untuk dapat 7. Adalah 6 dari 36 kali kita lambung tu. Bukan 36 kali kita lambung, 36 kemungkinannya ada 6 daripada 36 kemungkinan. So dia punya probability adalah 1/6. Okay. So kita nak dapatkan probability untuk dapat 7. So probability adalah 1/6. Jadi maksudnya probability untuk dapat yang bukan 7 adalah 5/6. 5/6. Okay. So penting ni. Kena cari sendiri daripada maklumat yang dia bagi tahu, kamu kena cari sendiri probability dia. Okay, yang A dulu. Kita jawab soalan A. Cikgu tadi dah langkau ke B tapi tak apa, kita cerita nak boleh faham So soalan A dia kata apa? Write the values of X in a set notation. Maksudnya X tadi kita nak dapat 7 kan? X tadi kita nak dapat sum dia 7. So X tu, bila kita lambung sekali, bukan lambung sekali, kita lambung sekali 3 kan? Dah. 3 times. Okay. Dalam ketiga-tiga lambungan tadi, kita boleh dapat lambungan pertama mungkin dapat 7, lambungan kedua boleh dapat 7, lambungan ketiga pun mungkin dapat 7. Kan? So X equals to R kita ni, tiga kali lambung, setiap kali lambung dapat sum 7. Ataupun dia mungkin, kalau kita buat tree diagram lah, maksudnya kita mungkin akan ada 2 kali saja dapat 7, sekali lagi tak dapat 7. Ataupun daripada 3 lambungan kita hanya jumlah yang dapat sum 7 tu sekali je. Yang 2 kali lagi tak dapat 7. Ataupun ketiga-tiga kali kita lambung tu semuanya sum dia tak dapat 7. Okay, means that X ni dalam bentuk set notation dia adalah 0, 1, 2, 3. Ini maksudnya untuk dapatkan sum 7. So macam tu ya dia punya X dalam bentuk set notation. Okay. Yang B, draw a tree diagram to represent. So maksudnya tadi tree diagram kita kena ada apa? Ada
Dia dah bagi tu kamu kena faham. Kalau dia tak bagi kamu kena faham cara nak lukis. Maksudnya macam ni. Kita lambung 3 kali. First, second, third. So lambungan yang pertama mungkin dapat 7, mungkin juga dapat bukan 7. Itu yang dimaksudkan dengan tree diagram yang dia nak. So kalau dapat 7, dia punya probability adalah untuk dapat 7 adalah 1/6. So berbanding untuk tak dapat 7 adalah 5/6. Okey, kemudian lambung pula kali kedua. So mungkin dapat 7, mungkin dapat bukan 7. So samalah yang ni kemungkinan dia. Okey, so probability pun sama. Masih 1/6 dengan 5/6, 1/6 dengan 5/6. So lambungan yang ketiga pun ada 2 kemungkinan, 7 dengan bukan 7. So dia punya probability pun sama, 1/6 dan 5/6 semuanya. So di sini kamu boleh tulis dia punya X equal to R tu 3, 2, tengoklah ya, senaraikan kat tepi ni. So macam dia bagi itulah. Okay, boleh faham tak? Yang ni contoh dia guna R ya. So kita guna, cikgu tunjuk tadi adalah 7 dengan bukan 7. So ini R dia. Faham tak macam mana R dia dapat tu? 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 0. Faham. Faham ya? So itu kita menjawab soalan B lah. Dia suruh apa? Draw tree diagram to represent all the possible outcome. Okay, so tulis all the outcome lah daripada tree diagram kita tulis dia punya outcome. Okay, sekarang kita nak menjawab soalan C. Okay, from the tree diagram in B, find the probability for each possible value of X. Maksudnya X tu ada 3 kan? Sorry, X tu ada 4 nilai ya, iaitu 0, 1, 2, 3. So X kita tadi mungkin tak ada langsung ataupun sekali je 7, 2 kali 7 ataupun 3 kali ni dapat 7. So sekarang kita nak cari probability kepada P X sama dengan 0 dulu. So kalau kita tengok Raja, Px sama dengan 0 adalah yang ni. Outcome dia kan. Bukan 7 semua. So maksudnya bukan 7, bukan 7, bukan 7. So kita dah tahu tadi probability yang bukan 7 adalah 5/6. So dia punya Px sama dengan 0 adalah 5/6 darab 5/6 darab 5/6 lah. So dapat 1, 2, 5/216. Boleh yang tu faham? Okey, cari jawapan, sorry. Ini dalam bentuk fraction. Kamu tekan kalkulator dapatkan dalam desimal 4 tempat perpuluhan. So dia adalah 0.5787. Itu dalam bentuk desimal ya. Okey, tu probability apabila X sama dengan 0, iaitu semua tak dapat sum 7. Okey, kita tengok pula probability sekiranya X itu dapat sekali je 7. So kalau kita tengok daripada tree diagram kita, outcome yang sekali dia dapat 7 ada berapa? Yang ni ada 3 ya. Sama ada yang atas, atau yang tengah atau yang bawah. So bila atau di situ kita akan tambahkan. Sekali je dapat 7.
Okay, maksudnya kalau sekali dapat 7, kita dah tahu P untuk dapat 7 tadi 1/6. P untuk dapat bukan 7, 5/6. Dengar tak suara cikgu? Dengar. Dengar. Okey. So bila sekali maksudnya 1/7 tu sekali je lah. 1/7 saya pula dah. 1/6. Okey, sekali je darabkan dengan 2 kali tadi bukan 7. So darab dengan 5/6, darab dengan 5/6. Tambah dengan kalau kamu kat kiri kamu tengok. Okey, dia macam ni. Dia macam ni. Outcome kita tadi sama ada 7 bukan 7 bukan 7 atau bukan 7 bukan 7 atau bukan 7 bukan 7 kan. So kita tulislah di sini 5/6 darab 1/6 darab 5/6 tambah dengan 5/6 darab 5/6 darab 1/6. Okey, kamu boleh tekan kalkulator kamu. Dua puluh lima puluh satu enam tambah 25 puluh satu enam tambah 25 puluh satu enam. So, yang ini adalah 75/216. Okey, yang penting kamu tulis yang ni Yang ni wajib tulis Lepas tu kamu nak simplify macam cikgu ni pun boleh. Ataupun kamu boleh terus kira dia punya jawapan 75 bagi 21. Okay, 0.3472. Okay, itu probability apabila sekali je dapat 7. Okay, cuba kira pula. Kalau 2 kali kita dapat sum dia 7. So kalau tengok pada tree diagram tadi. Yang 2 kali ada 3 kemungkinan juga. So maksudnya macam ni, mungkin kali pertama 7, kali kedua 7, kali ketiga bukan 7. Ataupun kali pertama 7, kali kedua bukan 7, kali ketiga dapat 7. Ataupun kali pertama tak dapat 7, kali kedua dapat 7, kali ketiga dapat 7. Itu kemungkinan je lah kan. So kita darabkan dia punya probability. 1/6 darab 1/6 darab 5/6 tambah dengan 1/6 darab 5/6 darab 1/6 tambah dengan 5/6 darab 1/6 darab 1/6. So kita akan dapat 5/216. Okay, tekan kalkulator. Kosong point 0694. Okay, dapat tak? Dapat. Okay. Dan yang terakhir kita kena tengok kemungkinan apabila ketiga-tiga kali kita lambung tu kita dapat sum dia 7. So Px equals to 3. So kalau kita tengok tu ada sekali je lah kan kemungkinan kan. Dapat 7, dapat 7, dapat 7. So kita ambil je probability dia 1/6 darab 1/6 darab 1/6. 1/216. Kosong point 0046.
Okay. Jadi kita dah menjawab soalan C. Dia suruh kamu cari probability for each possible value of X. So possible value of X tadi ada 4 nombor kan? Sama ada 0, 1, 2, 3. So kamu kena cari ke empat value, possible value X tu. So kita dah menjawab soalan C. Kemudian D. Dia kata determine the total probability for the distribution of X. Maksudnya total probability adalah Px sama dengan 0 tambah dengan Px tambah dengan 1 tambah dengan Px sama dengan 2 tambah dengan Px sama dengan 3. So kita ambil lah all the value tadi, tambah, kamu boleh tambah yang decimal ataupun kita boleh tambah yang fraction kat sini. 1/5 25 per 216 tambah dengan 75 per 216 15 per 216 dan 1 per 216. So dapat, dia dapat 1 lah. Okey, boleh faham? Cikgu bincang contoh ni. Faham. Okey. Faham. Okey, sekarang dengan contoh yang sama, cikgu nak tunjuk macam mana kita nak guna formula NCR tadi. Okey, kamu, tak apa, nanti kamu merujuklah, saya buat kat bawah Okey, kita nak mencari P X sama dengan 0. So kita lambung tadi 3 kali kan. So daripada 3 kali yang kita lambung tu, kita nak tengok ataupun nak pilih apabila X tu 0. So 3C 0. Okay, sebelum tu sorry So N kat sini 3. So untuk soalan ni R dia 0 lah. P kita, P kecil Yang formula tu dia ada P kecil dengan Q kecil. So P ni adalah untuk kita dapat probability untuk kita dapat, sebab X tadi sum dia 7 kan. So P kita adalah probability untuk dapat sum 7 lah. So ini adalah 1/6. Maka automatic Q kita akan jadi 5/6. So formula dia mesti P tulis kat depan, Q tulis kat belakang. Dan P ini adalah berapa kali kita pilih lah. 0. Q pula adalah total kan, dengan tambah 0 ni nak dapat balik 3. So Q kuasa 3. So kalau kita masuk dalam formula 3C 0 darab dengan 1/6 kuasa 0 darab dengan 5/6 kuasa 0. Okey, cuba tekan kalkulator tengok dapat tak jawapan yang sama. Ni fraction bulan bracket ya. Patutnya dapat jawapan yang sama. Ada yang tak tahu lagi nak tengah kalkulator ke? 3C 0 darab dengan 1/6. Kuasa apa? Kuasa 0, kuasa 3 ni.
Dapat sama kan? Dapat. Okey. Okey, cuba kira pula dengan formula kalau kita nak kira P X sama dengan 1. So, N dia masih 3, R dia 1, P dia masih samalah 1/6 dan Q dia 5/6. So, maksudnya 3 C1, P kita 1/6 kuasa 1. Darabkan dengan Q kita 5/6 kuasa 2 lah. Kan? 1 dengan 1. Kemudian kalau 1 tambah dengan 2 dapat 3. Baki dia lah. Baki dia tu kamu nak kira. So cuba kamu kira tengok sama tak? 3C1 darab dengan 1/6 kuasa 1 darab dengan 5/6 kuasa 2. Kosong point 3472. Sama kan? So maksudnya tak perlulah tulis panjang-panjang macam yang tadi tu. Kamu tak perlu senaraikan, kamu boleh terus guna formula macam ni. Dapat masih sama. Tapi cikgu harap kamu tahu dua-dua lah nak senarai macam tambah yang panjang-panjang macam tadi ni. Kena faham juga kenapa kita perlu tambah macam ni. And then kalau kita guna formula pun kamu kena faham jugalah. Akan dapat jawapan yang sama. Okay. Okay, so kita tengok pula self exercise 5.3. Okay, cuba kamu baca dulu soalan. Nombor 1. Okay, in a mini hall, there are 3 switches to turn on 3 fans. X represent the number of switches that are turned on at a time. Okay. Maksudnya pada satu masa ya. Okay, kita akan X2. Kita nak dapatkan switch on. So kalau kita ada 3 switch, apakah probability untuk kita turn on satu switch tu? Apa probability dia? Kita ada 3 switch. Kosong. Bagi dalam fraction kat cikgu. Nak onkan satu switch, apa probability dia? Kita ada 3 switch. Kita nak onkan satu. Ya, 1/3. Ya. So probability untuk switch onkan satu adalah 1/3. Maksudnya probability yang tak switch on akan jadi 2/3. Okay. So dia ada 3 switch. Okay, kita nak jawab soalan A ya. So X2 nak yang on saja. So bila 3 switch tu tidak di-on-kan, maksudnya X kita bernilai berapa? Kosong. Kosong. Ya, betul. Then kalau satu je switch on ataupun 2 switch on dan paling banyak ketiga-tiga switch on. So kita set notation bagi A kita, itulah jawapan dia 0, 1, 2, 3. Okay, B, draw a tree diagram to show all the possible outcome and find the probability for each of them. Okay. So cuba draw masing-masing punya tree diagram. So kita ada 3 switch.
kamu boleh buat switch satu. So sama ada on dengan tak on. Okay, setakat tu faham Jadi sekarang kita letak dia punya probability. Untuk on dia adalah 1/3. So yang tak on 2/3 lah. Jadi sama lah semua ni probability dia. So outcome kita apa? Semua on ataupun on off, on off, on off, 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 on, off, on, off, 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 on, off, off, off. Okay, so ada 8. Okay, 8 outcome yang kita akan dapat. Kemudian X equals to R. So R kita yang on di sini sama ada semua on. Yang ini 2 saja on, yang ni 2 saja on, yang ni 1, yang ni 2. Ini 1, 1 dan semua off. Kosong lah. Okay, so kita dah lukis tree diagram seperti yang diminta. Baru lukis tree diagram, dia suruh dia satu lagi find the probability for each of them. So kita nak cari P X sama dengan kosong. Kamu boleh juga mula P X sama dengan 3 tak kisah yang mana-mana. So sekarang kita ada 3 switch. So kita pilih kosong. Sebab kita punya tick kita punya P kita tu okey. P kecil kita tu adalah yang on kan sebab X kita yang on. So dia adalah 1/3. Maksudnya Q kita adalah 2/3. So letakkan nilai P dulu 1/3. Kuasa kosong. Maka 2/3 itu akan kuasa 3. Okey, tekan kalkulator. Tengok apa jawapan. Kosong 0.2963. Okey, sekejap. Dia bagi tadi bila kamu tekan kalkulator, dia bagi dalam bentuk fraction dulu kan? Kita tulis yang fraction dulu sebab sekejap lagi kita nak total up, kita boleh total up cepat lah. So yang dia bagi adalah 8/27. Dia dapat tak? Ada yang tak faham ke? Tolong tanya cikgu sebab kamu ni senyap je cikgu anggap kamu faham. Tapi kalau ada tak faham kena tanya kamu tak boleh sebab soalan ni binomial ni mudah saja sebenarnya. So kita boleh dapat markah lah Kalau kamu faham dia senang je ni. Okay, so P X sama dengan 1.
Okay, instead of kita senaraikan 3 kemungkinan tu kita totalkan dia punya probability. Kita guna formula yang ada NCR pula. Kita akan dapat jawapan yang sama. So daripada 3 kita hanya choose 1. So P kita adalah 1/3. Dia kuasa 1. Q kita 2/3 akan kuasa bakinya 2 lah. Okay, cuba kira tengok. Empat per 9 kan? Betul. Okay, 0.4444. Okay, 4 untuk X1. Okay, cari pula sekiranya X itu 2. So 3 choose 2. Maka 1/3 kuasa 2. Bakinya 2/3 akan kuasa 1. Dapat 2/9. 0.2222. Okey, dan yang terakhir, apabila X itu bernilai 3, maka 3C3 1/3 kuasa 3, maka baki dia 2/3 akan kuasa 0. Satu per 27. 0.0370. Okey, dapat tak? Semua orang? Right. Dapat. Right. Okey, so kita baru menjawab soalan B baru selesai menjawab soalan B. Dan soalan C dia suruh kamu determine, cikgu dah terlebih masa Allahuakbar. InsyaAllah. Sat. Sorry ya Allah. 9 minit dah terlebih. Satu C. Okey, C dia suruh apa? Cari total probability. Awak tak bagi tahu cikgu dah terlebih masa. Cikgu ada kelas lain ni saat ni. Okey, so kita total up saja. Kalau kita boleh dapat fraction, total upkan yang fraction tu sebab kita dapat tepatlah. Yang decimal tadi kita dapat kita bundarkan. Tapi try tengok nanti dapat tak sama. Ni sepatutnya dapat 1 Kalau tambah decimal 0.93 tambah dengan 0.4 dia dapat 0.9999. So kamu kena bundarkan sebagai 1 lah. So total mesti dapat 1. So kalau bila kita kira tu dapat dalam fraction, so better kamu total up fraction lah supaya kamu dapat memang tepat dapat 1. So kalau kamu kita nak total up decimal tadi kita dapat 0.999 tu kamu tulis dia sebagai 1. Kamu boleh tulis dalam bentuk penambah, hasil tambah 0.26963 tambah semua-semua tu lah dan sama dengan 1. Okey, boleh? Faham tak? Ini punya pelajaran. Faham. Okey. So buat nombor 2 dan 3 as your homework. Bagi jawapan dekat Telegram lah. Sebelum pukul 8 besok pagi. So ambil masa about half an hour hari ni untuk buat NMAX.
half an hour je. So duduk fokus buat. Siap setengah jam terus hantar jawapan dalam Telegram. Tak payah nak tangguh-tangguh last minute. Banyak lagi kerja subjek lain kan kamu kena buat. So NMAX ambil masa setengah jam je cikgu minta. So tolong buat dan fahamkan. So ada masalah boleh tanya cikgu dekat group ataupun boleh PM personal. So ada soalan, apa-apa soalan sebelum kita tamatkan? Tak ada. So terima kasih kepada yang buka kamera. Okay, yang tak buka kamera pun cikgu harap untuk next lesson buka lah kamera. Okay, nampak macam orang belajar sikit kan. Boleh tengok, cikgu boleh tengok muka kamu. Muka baru bangun tidur, macam-macam muka lah rupanya ha. Okay, kamu pun boleh tengok rumah cikgu yang semak kat belakang tu nampak lah. Okay, so itu saja kalau tak ada soalan. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.